Cuba kita perhati. Hadis ni dia halus kadang-kadang. Cuba kita perhati. Sebelum pada ni dia kata jangan biarkan sesiapa mana hak kamu terhadap mereka, iaitu mereka tidak boleh biarkan sesiapa jerit, tilam kamu ataupun hamparan kamu. Lepas pada tu dia kata kalau buat juga kamu pukul mereka. Apa? Nabi SAW kata berkait dengan dia orang perempuan ni ada dari segi psikologi. Ni Nabi SAW suruh pukul ni, ini adalah salah satu rawatan secara psikologi. Iaitu ada kalanya orang perempuan ni dia berasa tu lelaki dia ni pondas, lembut sama, tak apa, kecek dengan orang jatuh pun tak apa, tak ada nampak, kadang-kadang nampak nakut. Dia jadi timbul sebab orang Tino ni semula jadi dia, sifat semula jadi dia orang perempuan ni dia nak perlindungan, dia nak orang lebih hebat, orang lebih kuat daripada dia. Suara pun Allah SWT buat orang jatuh ni beza daripada orang perempuan. Bunyi suara tu pun orang perempuan lain. Sama ada dia berasa gerung, dia berasa sayang, dia boleh jadi belaka. Allah SWT buat tak serupa dah. Tiba-tiba perempuan ni apa ya dia nak kecek dengan orang lain tu, apa? Mesti ada kurang kita, mesti ada. Mesti ada. Apa ya dia nak ajak orang mari kecek di rumah tu, dia sedap kecek dengan orang lain tu tidak sedap kecek dengan suami ni, apa? Mesti ada. Kita kena kaji. Sekiranya tak ada benda lain, cukuplah kedah ini saja perangai dia. Boleh jadi dia ada penyakit tadi. Penyakit dia berasa dia lebih daripada suami dia. Dia boleh kontrol, ikut suami dia ni, ikut takut bini, orang kata. Suami dia ni kalau kacak orang jatuh apa kalau ke mana pun bini tak apa. Tak usah orang Tino kalau lagu tu suami dia naik atas kepala, lepas tu rusak orang perempuan tu, dah rusak lelaki juga. Supaya tidak rusak, orang lelaki ni sepatutnya jadi ketua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawwam. Supaya tetap dia tu dengan sifat qawwamiyah dia, yakni dengan tugas ataupun jawatan qawwamiyah dia, dia kena ada peribadi dia. Iaitu kalau dia pukul, baru dia tahu tu lelaki dia ni bukan jenis tu, bukan jenis ikut erang. Maka boleh jadi dia berubah. Dan pukul di sini bukan maksud pukul untuk menyakitkan, untuk apa ni, teruk, siapa cacat, siapa cedera, tidak sampai begitu. Dia memadai ide. Seperti kita katalah suara orang lelaki tu senyap, yang si ayah ni senyap, gai-gai yang mok ni, gai-gai marah gitu-gitu, sekali ayah jokok senyap belakang selalu. Kan nak bunyi ada tu, ada orang kata lain. Orang perempuan dia lain orang perempuan. Orang jantan pun begitu juga. Kalau dia tengok ni lemah, dia pergi ganggu orang perempuan. Tapi kalau orang jantan dia tahu orang jantan yang hebat ada, tak berani nak pergi, nak tegur tak tu kalau orang perempuan. Weh napa nak gitu mau tangguh cah tak boleh. Ini mana kedudukan orang jantan. Tiba-tiba kalau orang jantan tu tidak lagu tu, perempuan ni dia mula nak cari orang lain. Mula sebab apa? Sifat dia tu mencari orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang boleh menguasai dia. Salah satu cara menguasai orang ni iaitu dengan pukul. Apabila dia berani pukul, itu makna dia berani menguasai orang. Ini masalah psikologi. Bukan semua perempuan ni dia suruh pukul, tidak. Bila Nabi pukul bini dia? Bila? Adakah dalam satu hadis kata Nabi pukul bini dia? Tak ada. Pasal apa? Pasal memadai dengan nasihat saja. Ni dia ayat dalam kes tertentu ni, bukan untuk semua perempuan. Ada perempuan macam ni, perempuan yang ada kaitan dengan sebelum pada ni dia kata ada kaitan dengan suka kepada orang lain, pergi jerit tilam kamu, hamparan kamu. Ni pasal mana? Sifat lagu mana? Dia nak ke apa perempuan ni? Kerana ada kelemahan kita lah. Dengan sebab itu orang lelaki ni dia kena hebat lah, hebat dalam segala-galanya. Bukan hebat dari segi suara saja, dari segi zahir saja, tetapi dari segi kekuatan batin dia pun kena kuat juga. Inilah di antara punca juga perempuan ni mula nak lari lah. Lepas tu kita tak faham apa ya, pinggan pecah semacam. Rupanya dia saat ni lah lelaki tu tidak ada kekuatan dari sudut di sebalik. Kekuatan batin tidak ada. Kita tak faham apa balah semacam. Semua tak kena tu lelaki dia mengadu hal semacam. Kita nampak molek saja ada benda
hak kurang. Ni benar. Ni benar. Dengan sebab itu kena baikilah, kena rawatlah sekiranya ada masalah. Sebab apa? Dia akan menimbulkan keadaan tadi. Apabila timbul keadaan tadi, mulalah kita bermasalah lah rumah tangga. Banyak kes-kes rumah tangga ni kerana dari segi tenaga batin orang lelaki itu tidak kuat, kuasa tidak kuat, maka dia timbul. Tapi kita tidak nampak, dia malu nak ayat. Timbul lah, baloh lah, tu kalu lah. Sebenarnya gitu. Dengan sebab tu kena jagalah. Biar kekuatan tu kekuatan semua sudut. Barulah boleh kawal perempuan ni, barulah dia boleh turut kita. Perempuan ni mudah sebenarnya, mudah. Kalau kena raya dia boleh turut. Siapa ke mana boleh turut. Siapa mengorbankan segala-galanya boleh turut. Tengok contoh Nabi SAW. Gapo dia hak bini dia tidak sanggup segala-gala, korbankan harta pun sanggup. Pasal apa? Dia boleh menguasai sifat qawamiyah dia tu sempurna. Sifat ketuanan, ketua dalam rumah tu ada cukup. Sebab tu bini dia boleh turut. Tu hendaknya. Kalau tidak siapa gitu payah. Kalau dia boleh turut kita, dia tu boleh baiki, boleh betul dengan keluarga dia. Dia tutup. Hak tak molek kita, dia tutup. Hak molek kita, hak patut dia rayak. Jadi mana tidak kurang kita pada pandangan keluarga dia ke apa. Tu kalau dia kena angin, molek. Kalau tak kena, sudahlah. Sebab tu dia kata payah perempuan tu. Sebab tu Nabi SAW pesan perempuan tu seperti tulang rusuk dan apa benda saat ni lah. Baiklah. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hak tadi hak kamu atas mereka. Hak mereka kena jaga. Hak ni pula hak kamu kena jaga pula. Ni kelebihan perempuan. Selama ni ayah duduk cara pakaian, makanan, apa semua ayah tanggungjawab ayah. Bila dia bersuami, bila dia berumah tangga, suami dia bertanggungjawab terhadap dia. Kena jaga makan minum dia, pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang biasa, yang sesuai dengan keadaan dia lah. Kedudukan dia, kalau kaya padan dengan cara kaya dia, kalau dia sesak padan dengan sesak dia. Itu makna bil ma'ruf. Mana dalam masyarakat tu setara ni. Kalau orang setara ni biasalah, orang tidak kata pelik, tidak kata kedeku suami tu. Kalau bui setara ni atau boroh sangat lah, tidak. Semua orang kata ma'ruf itu makna yang sederhana. Semua masyarakat terima cara ni sedang molek. Sedang molek dengan kadar dia tu. Jadi tanggungjawab kamu terhadap mereka, hak mereka terhadap kamu ialah kamu memberi makan minum kepada dan memberi pakaian bil ma'ruf. Ini kelebihan perempuan. Keistimewaan perempuan bila dia berkahwin. Keistimewaan lelaki tadi asalnya tak tahu mana perempuan, orang negeri mana-mana, kadang-kadang luar negeri mari, ayah dia lock. Sedangkan kalau dalam keadaan tidak, suami tidak akan benar tengok kecek percelung dah. Ni pernah pergi pas keluar negeri pun tak apa. Tengok keistimewaan kita orang lelaki, boleh bawa bini pergi ke mana-mana, tak ada siapa dia boleh ganggu kita. Bahkan kalau menikah tu orang tu pasal lapu pula. Hiah lagi katil ke apa semua, orang tolong, restu belaka, setuju belaka. Perempuan pula kelebihan dia kau ni. Tengok. Ni berat balik kita lah pula, balik orang lelaki. Kalau selama ni tak jadi tanggungjawab apa dia, bawa kita nak isi perut kita, sebutir perut kita, kata kita tak makan, kita tidur. Tak ada piti, senyap. Tapi kalau kita ada bini, tak boleh. Apalagi kalau ada anak pula, tak boleh. Tanggungjawab kita sebagai ketua dalam keluarga kena bagi. Dia kaya pun kita kena bagi. Kecuali kalau dia kata tak payah lah. Lain kalau dengar setuju dia, dengar redha dia. Tapi kalau tidak, kalau dia kaya pun tanggungjawab kita. Hak dia. Allah SWT bui hak dia. Kalau dia kaya, kita kena bagi juga. Kita tak boleh deki. Kita tak boleh kata kaya dia nak lagi.
Pasal dia suruh kita nak menikah dengan orang kaya saat ni. Yang nak menikah dengan orang kaya tu apa? Apakah kita ingat apabila menikah dengan orang kaya ni, makna kita nak tupai dia segala-galanya? Tidak. Mereka tetap mempunyai hak dia walaupun dia kaya. Ni mana kelebihan orang perempuan pula yang diberi oleh Islam. Tak payah kerja pun tak apa dia. Kalau dia tak kerja pun tidak berdosa. Tak beri makan minum kepada anak, tak dosa dia. Kita dosa kalau tak cara. Ni hak beratnya pula. Dosa. Waqad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu. Ini atasamtum bih kitabullah. Sesungguhnya aku telah tinggalkan di kalangan kamu sesuatu yang mana kamu sekali-kali tak akan sesat selepas berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Aku tinggal kepada kamu. Ni bila ni? Tak lama selepas pada tu kan Nabi SAW cara kecek ni mana tak lama. Memang apa? Haji wadak, haji perpisahan. Lepas pada tu tak ada haji. Sebab tu dia royak habis. Mana-mana nak royak dia royak habis. Cara-cara dia royak tu cara penghabisan. Lepas pada ni mungkin tak jumpa dah di tempat ni. Memang sungguh pun tak jumpa dah lah. Sebab tu dia royak habis. Segala benda-benda pokah-pokah kita kata dia royak habis. Satu perkara yang aku tinggalkan pada kamu, yang mana kamu sekali-kali tak akan sesat. Tak sabim tak sesat kalau pegang dengan ni. Pegang ini atasamtum bih, kalau kamu berpegang teguh dengannya. Apa dia? Kitabullah, kitab Allah. Quran, aku tinggalkan di kalangan kamu Quran. Patut banyak perkara Quran tu tidak jelas. Kena sunnah. Sebab dalam Quran tu pun suruh ikut sunnah juga. Dua perkara. Sebab tu dalam riwayat yang lain dia sebutkan dua perkara. Hakikatnya dua, tetapi nak ayat sebenarnya kitabullah. Hadis ni pun sebagai tafsiran pada Quran, memudahkan kita untuk memahami Al-Quran saja hakikatnya. Hak sebenarnya Quran. Itulah asas pegangan utamanya, aslul usul orang panggil. Kalau hadis tu pun usul juga, ijma' tu pun usul juga, usul belaka. Hak ni aslul usul, asas bagi segala asas yang lain. Mana jaminan ini? Jaminan kalau pegangan ni tidak akan sesat. Lan tu makna sekali-kali tidak akan sesat. Yaitu kitab Allah. Wa antum tus'aluna anni, dan kamu akan ditanya tentang aku nanti di akhirat. Nanti kamu akan ditanya tentang aku. Fama antum qailu, apa kamu akan kata bila kamu ditanya nanti? Apa kamu akan kata? Jadi apa yang ditanya nanti? Adakah Muhammad telah menyampaikan ajaran yang aku utuskan kepadamu dengan sebenarnya? Itu yang akan ditanya. Dengan sempurna, adakah dia telah sampaikan? Itu yang akan ditanya. Mereka jawab, sahabat-sahabat ni orang ramai ni, sejauh-jauh mata memandang ke hadapan, ke belakang, ke kanan, ke kiri ni, semua sahabat-sahabat orang duduk dengar. Orang duduk dengar belakang. Nabi SAW pesan pula, mana tak dengar, royak sapa belakang. Liyuballigh syahid al-ghaib, hendaklah yang hadir, yang dengar, yang dekat, sampaikan kepada yang tidak hadir, yang jauh, yang tak dengar. Kamu nak kata apa? Mereka jawab, nashhadu, kami akan bersaksi bahawa engkau sebenar-benarnya telah menyampaikan dan telah menunaikan, yakni telah menunaikan amanah yang Allah SWT sampaikan kepada Nabi SAW. Wa nasahta, dan engkau telah benar-benar ikhlas. Engkau telah benar-benar ikhlas dalam menyampaikan risalah itu. Faqala bi asba'ihi as-sababah yarfa'uha ila as-sama'. Ketika itu Nabi SAW pun mengangkat jarinya, jari telunjuk ke langit. Wa yankutuha ila nas. Dia kata, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah, engkau jadi saksilah. Maksudnya engkau jadi saksilah terhadap mereka ini. Mereka sudah mengaku dah. Engkau jadi saksi, cukuplah. Wa kafa billahi syahida, maksudnya cukuplah Allah sebagai saksi.
cukup.